Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasan satu kami adalah kes kajian 3 suami OKU. Assalamualaikum. Saya Muhammad Imran bin Muhammad Fazil. Saya akan menerangkan sedikit tentang sinopsis daripada kes kajian ketiga ini. Berdasarkan kisah daripada kes kajian ketiga ini, ia mengisahkan tentang Encik Jasmi yang merupakan seorang OKU akibat daripada terjatuh daripada pokok manggis pada tahun 1998. Encik Jasmi juga telah mendirikan rumah tangga bersama isterinya Puan Nolida pada tahun 2009, iaitu sekitar 11 tahun yang lalu. Mereka juga telah menerima banyak tomahan dan cacian daripada orang di sekeliling mereka ketika mereka mahu mendirikan rumah tangga bersama. Keluarga Encik Jasmi juga menjual santan dan sayur-sayuran di kampung mereka sebagai sumber pendapatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Elmi bin Muhammad Yasin. Saya dari DBS 4. Okey, hari ini saya nak membentangkan apakah komunikasi positif yang dapat kita lihat daripada kajian suami OKU. Okey, yang pertama yang jelas kita dapat lihat adalah sabar atau tabah. Keluarga Muhammad Jasmi bin Muhammad Zali yang berumur 39 tahun sabar menempuh dugaan yang bukan semua keluarga mampu, terutama isterinya Nolida Nordin yang berumur 28 tahun. Beliau sebagai isteri kepada Muhammad Jasmi, beliau perlu memikul beban yang lebih berat kerana suaminya mengalami cacat fizikal, iaitu lumpuh dari paras pinggang hingga ke bawah, sehingga Muhammad Jasmi ni kehilangan kaki kirinya, sebelah kaki kirinya. Isterinya perlu bekerja lebih keras untuk membantu suaminya yang kurang daya fizikal. Okey. Contoh lain yang kita dapat lihat dari kesabaran keluarga OKU ini adalah mereka tidak mengambil peduli tentang perkara negatif, seperti contoh mengindahkan kata-kata makian dari kedua-dua pihak keluarga yang mampu mematahkan semangat mereka. Sampai ada yang mempersoalkan tentang zuriat mereka jika mereka mendirikan rumah tangga. Namun kini, mereka telah dikurniakan cahaya mata yang bernama Hilmi Irfan yang kini berusia 9 tahun. Yang kedua adalah bersyukur. Keluarga Encik Jasmi bersyukur dengan apa yang termampu dan apa yang diperoleh sedia ada. Hasil dari bersyukur, beliau telah dimurahkan rezeki dengan kemajuan perniagaan dan juga supplier tidak pernah terputus. Contohnya seperti kelapa adalah bahan asas untuk membuat santan. Jadi, bekalan kelapa tidak pernah terputus untuk beliau memproses santan untuk dijual. Mereka juga membuat perniagaan tambahan dengan menjual sayur-sayuran hasil dari kutipan masyarakat di area mereka. Di sini, saya ingin tekankan bahawa bersyukurlah dahulu untuk memperoleh perkara yang lebih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi yang bukan Muslim. Nama saya Muhammad Amirul bin Mahadi. Saya daripada kos Diploma Business Study semester 4. Baiklah, berdasarkan slide, kita akan nampak ada poin tentang tabah dan juga bertanggungjawab. Pertama adalah poin tentang bertanggungjawab. Macam seperti yang kita tahu, sifat tanggungjawab ni merupakan aspek yang sangat penting yang harus ditanam dalam diri seseorang. Kalau tidak ada sifat tanggungjawab, maka tak tahulah apa yang akan jadi kepada dunia ni. Even dalam perniagaan pun mesti menerapkan sifat tanggungjawab, barulah orang ramai akan percaya dan trust dan kemudian akan membeli dengan kita. Baiklah, sambung kepada artikel. Slide, sorry. Contohnya di sini seperti Mat Jasni ni, dia walaupun seorang yang OKU, tapi dia tanggungjawab di dalam diri dia tu masih ada. Macam dia tidak ada sedikit pun rasa nak lari daripada sifat tanggungjawab tersebut. Malah bertanggungjawab dalam menyara keluarganya dan juga tanggungjawab terhadap isteri dan anaknya. Baiklah, seterusnya pula adalah sifat tabah. Contohnya di dalam slide adalah seperti isteri Mat Jasmi ni, dia tabah dalam menghadapi ujian yang dihadapinya. Hal ini kerana isteri Mat Jasmi ni tidak pernah putus asa
dengan pilihan yang dibuat, iaitu dengan berkahwin dengan suaminya, Encik Jasni. Malah menolong serba sedikit membantu suaminya untuk menyara keluarganya dan meringankan beban suaminya, Encik Jasni. Tambahan pula, isteri Encik Jasni ni tetap tabah walaupun perkahwinan mereka tidak dipersetujui oleh segelintir ahli keluarganya. Dan ada juga yang lebih menyedihkan bahawa terdapat segelintir daripada ahli keluarganya mengatakan sama ada mereka boleh mendapat zuriat ataupun tidak. Hal ini menunjukkan isteri Mat Jasni merupakan seorang yang tabah dalam menghadapi sesuatu ujian. Yelah, selalunya orang kita ni, walaupun Tuhan tu tunjuk sedikit saja ujian, tapi dia dah update kat status meroyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Mirza bin Azhari dari DBS 4. Saya ingin membentangkan poin yang terakhir bagi soalan yang pertama, iaitu ikhlas. Isteri kepada Muhammad Jasmi, iaitu Nurlida Nordin, ikhlas mencintai suaminya walaupun suaminya seorang lelaki yang kurang upaya, dan dia tidak memandang kekurangan suaminya walaupun perkahwinannya tidak disukai oleh keluarga Nurlida Nordin. Oleh itu, Nurlida Nordin tetap meneruskan perkahwinannya bersama lelaki idamannya dan dikurniakan seorang cahaya mata, iaitu anak lelaki yang bernama Hilmi Irfan. Nurlida Nordin percaya bahawa rupa, paras dan wang ringgit bukannya ukuran kebahagiaan sebuah rumah tangga. Oleh itu, kita mestilah ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara dengan tanpa mengharapkan balasan dari pihak yang kedua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Mirza bin Azhari dari DBS 4. Saya ingin membentangkan poin saya yang pertama bagi soalan kedua, iaitu bersyukur. Bersyukur membawa maksud kepada terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang dikurniakan olehnya. Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji setiap umatnya bagi melihat keimanan hambanya. Seperti Muhammad Jasmi yang ditarik sedikit nikmat kehidupan dengan kehilangan kaki dan lumpuh separuh badan akibat daripada jatuh daripada pokok manggis pada tahun 1998. Muhammad Jasmi tetap bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meneruskan kehidupan bersama isterinya. Isterinya tetap menerima suaminya sehidup semati walaupun lelakinya tidak seperti lelaki normal yang lain. Di atas berkat bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah dimurahkan rezeki. Oleh itu, kita mestilah bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah dengan tidak menyalahkan Allah sekiranya sedang diuji. Sekiranya kita bersyukur, kita hendaklah mengucapkan Alhamdulillah. Di situ saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farandana binti Izzuddin dari kelas DBS 4. Poin saya yang kedua untuk soalan B ialah kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Kepercayaan secara umumnya adalah akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara. Biasanya, seseorang yang menaruh kepercayaan terhadap sesuatu perkara itu akan disertai oleh perasaan pasti atau kepastian terhadap sesuatu perkara berkenaan. Contoh untuk soalan ini ialah Nurlida percaya bahawa perkahwinannya bukanlah satu perjudian. Sebaliknya, perkahwinannya dengan Muhammad Jasmi membawa kebahagiaan walaupun mereka menerima pelbagai tumahan dan cacian. Oleh itu, kita mestilah percaya bahawa perancangan Allah itu sebaik-baiknya.
Ingatlah bahawa benda yang paling mahal dalam dunia ini ialah kepercayaan. Nak dapatkan bertahun, nak musnahkan sesaat sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nurain Afika binti Muhammad Syamsul Azli daripada DBS 4. Saya akan menerangkan sedikit tentang keikhlasan. Ikhlas. Ikhlas merupakan sebuah perkataan yang sangat mudah diungkapkan dengan lidah, namun terkadang terasa amat berat untuk mengimplementasikannya. Ikhlas didefinisikan sebagai melaksanakan taat semata-mata kerana Allah dan bukan dimaksudkan memperolehi kebesaran dari manusia ataupun penghormatan, dan bukan pula untuk memperolehi keuntungan dunia. Sebagai contoh, Nurlida yang ikhlas menerima lamaran untuk dijadikan isteri kepada MD Jasmi walaupun suaminya orang kurang upaya yang lumpuh dari paras pinggang ke bawah dan kehilangan kaki kiri akibat terjatuh dari pokok manggis. Selain itu, Nurlida ikhlas mencintai MD Jasmi dengan sepenuh hati dan dikurniakan seorang cahaya mata. Kesimpulannya, kita mestilah ikhlas dalam melakukan sesuatu perkara kerana dengan adanya keikhlasan, kita akan lebih mudah untuk menjalani segala sesuatu dan dengan mudah mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adriana binti Azri. Nama matrik saya 2019174523. Saya daripada DBS 4. Okey, untuk soalan B. Huraian yang terakhir iaitu akhir sekali tindakan yang pasangan ini lakukan dalam melayari bahtera rumah tangga ialah tindakan kesetiaan. Ialah kerana kesetiaannya adalah sifat ataupun keadaan yang setia. Dia seperti keteguhan hati, sebagai contohnya dalam hubungan suami dan isteri. Sifat kesetiaan dalam diri isteri MD Jasmi yang sangat tinggi kerana menerima suaminya seadanya. Kerana Nurlida tidak memandang kesempurnaan tetapi isteri MD Jasmi iaitu Nurlida memandang keikhlasan MD Jasmi terhadapnya. Okey, itu saja. Saja untuk rakyat soalan B. Sebagai kesimpulan daripada kisah Encik Jasmi dan Puan Nurlida, kita sebagai manusia haruslah mensyukuri setiap apa yang diberikan kepada kita, sama ada ia banyak ataupun sedikit. Bukan itu sahaja, dalam kehidupan seorang manusia itu sudah pasti akan menghadapi ujian dan dugaan. Jadi kita perlulah menghadapinya dengan tabah dan sabar, kerana ia mungkin membawa kebaikan kepada kita satu hari nanti. Kisah ini juga mengajar kita jangan pernah putus asa untuk mencapai kejayaan, seperti Encik Jasmi yang mengusahakan perniagaannya walaupun beliau bertongkat dan berkaki palsu.